Alhamdulillah, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Seorang sahabat Nabi SAW, Rabi'ah bin Aslam, Rabi'ah al-Aslami, radhiyallahu anhu. Rabi'ah al-Aslami ni tuan-tuan, dia subhanallah, suka khidmat dengan Nabi SAW. Sahabat-sahabat ridwanullah alim ajma'in, mereka tak boleh jauh daripada Nabi SAW. Suka duduk je dengan Nabi SAW. Rabi'ah ni di antara orang yang bukan setakat duduk, dia suka khidmat. Sebab tu, tuan-tuan, ada alim ulama dekat-dekat dengan kita, jangan lupa bukan sekadar belajar, tetapi berkhidmat. Nak dapat manfaat ilmu lebih daripada orang yang belajar, ada satu tambahan, nama dia khidmat. Orang yang berkhidmat akan mendapat lebihan manfaat berbanding dengan orang yang belajar. Sahabat-sahabat Nabi SAW yang hebat-hebat, Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu khidmat dengan Nabi SAW. Anas bin Malik radhiyallahu anhu khidmat dengan Nabi SAW. Di antaranya Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami radhiyallahu anhu. Satu hari Nabi SAW, orang yang khidmat dekat dia, Nabi SAW suka tunjuk penghargaan. Salah seorang ni tuan-tuan sekalian, nama dia Zahid. Zahid ni dia orang kampung. Dia suka datang daripada kampung, bawa pisang, bawa buah-buahan yang ada kat kampung, jumpa Nabi, dia suka hadiah kat Nabi SAW. Bawa pisang, bawa buah, bagi kat Nabi. Rasulullah, ni hadiah saya. Nabi SAW suka terima hadiah daripada sahabat-sahabat Nabi. Bukan sebab suka akan hadiah tu, tetapi rasa dikasihi bila dia menerima hadiah. Macam orang bagi hadiah kita rasa orang tu ingat kat kita kan. Dan Nabi SAW, apa yang ada hadiah kat dia, dia akan bagi pada orang tu. Bagi balik. Maka subhanallah, satu hari, Allahumma salli Muhammad, si Zahid ni tuan-tuan, dia ni orang kampung, selekeh, orang bukan apa-apa lah, yang busuk, yang pakaiannya, apa sebagainya. Satu hari duduk dekat pasar tu, Nabi SAW datang pelan-pelan daripada belakang, Nabi SAW peluk dia daripada belakang. Nabi peluk ni. Sahabat yang lain ni semua jealous. Dia kata, subhanallah sallallahu alaihi Muhammad, kalaulah mereka dapat peluk macam mana dipeluk oleh Nabi SAW kepada Zahid itu, Allah gembira hati ni tak terkira. Masing-masing cari jalan je nak pegang tangan Nabi lah, nak peluk Nabi lah, nak sentuh Nabi. Dia ni Nabi pergi peluk dia, padahal dia ni orang kampung ni, orang ulu ni. Dengan bajunya kotor, dengan pakaiannya, dengan baunya busuk. Nabi siap main-main lagi dengan dia. Ni siapa ni? Siapa ni? Nabi tanya kat dia. Mestilah dia tahu kata tu Nabi SAW. Sebab kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, tapak tangan Nabi ni lembut bak sutra. Lembutnya kulit Nabi SAW. Dan bahkan bau tubuh Nabi SAW lebih bau, lebih wangi lagi daripada kasturi. Dia peluk tu pun tahu dah siapa ni. Dia pun macam mana Nabi main-main dengan dia pun main-main dengan Nabi. Tak tahulah siapa ni, macam tu lebih kurang. Lepas tu bila tengok-tengok Nabi, tahu apa dia buat? Dia eratkan pelukan tubuh Nabi SAW dengan tubuh dia. Tangan Nabi SAW dengan tubuh dia. Para sahabat memang jealous dah. Jadi kata, Sayyid Muhammad, ni siapa nak beli budak ni? Siapa nak beli? Nabi main-main. Dia kata, Rasulullah, siapalah yang nak beli saya ni tak ada nilai. Wahai Zahid, kamu tidak ada nilai di sisi manusia, tapi kamu sangat bernilai di sisi Allah SWT. Tengok macam mana Nabi dengan para sahabat. Appreciate, menghargai kehadiran orang di sekelilingnya. Kalau kita ada, macam mana agaknya tuan-tuan? Macam mana agaknya kalau kita duduk di tepi Nabi SAW. Nabi duduk depan kita, kita tengok wajah Nabi SAW. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami, Nabi offer dekat dia. Rabi'ah, kamu nak apa? Kau minta, aku akan tunaikan untuk kamu. Kata Nabi SAW, kata Rabi'ah, salli ala sayyidina Muhammad, saya nak satu je Rasulullah. Satu je. Tak mau yang lain. Kalau saya lah, di offer macam tu oleh Nabi, saya ingat, saya kata Rasulullah tunggu sekejap ya, balik nak type ni. Banyak permintaan, hajat. Tambah-tambah yang nak minta, yang nak bagi itu pula Nabi. Nabi SAW makbul doa.
Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengadu kat Nabi Rasulullah, tolong saya doa mak saya ni, pasal apa? Tak beriman. Sedih hati saya. Rasulullah doa, ya Allah kau beri hidayah kepada maknya Abi Hurairah. Dia balik je ke rumah dengar duk mandi. Masuk-masuk, dia kata, macam mana nak masuk, nak ikut agama, nak agama kamu ni? Subhanallah, makbul direct doa Nabi SAW. Tuan-tuan tahu Rabi'ah minta apa? Satu je Rasulullah. Apa? Nak minta berdamping dengan kamu dalam syurga, wahai Rasulullah. Yang lain tak mau. Tak mau Rasulullah. Nak yang tu aja. Sebab apa? Sebab Allahumma salli ala Muhammad. Kalaupun dapat masuk syurga, tetapi syurga itu tidak syurga bersama Nabi, seolah syurga itu tidak ada kenikmatan. Apa Nabi SAW pesan dekat Rabi'ah? Wahai Rabi'ah, perbanyakkan, tolong aku untuk dapatkan apa yang kamu hajatkan itu dengan kamu perbanyakkan sujud. Nabi SAW suruh buat apa? Suruh banyak solat. Bukan sujud aja, tengok dia duduk dalam masjid tu duduk sujud je. Buat apa ni Haji? Nak angkat darjat dah. Sujud tu maksud perbanyakkan solat. Ma min abdin yasjudu lillah sajadatan illa kataballah bihasanan. Tidaklah seorang itu sujud, melainkan setiap sujud tu Allah tulis satu pahala. Allah padam satu dosa. Wa rafa'a bidarajatan, dan Allah akan angkat satu darjat. Lagi banyak sujud, lagi banyak darjat. Lagi banyak darjat tertinggi ialah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam syurga. Satu hari seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam nama Thauban radhiyallahu anhu. Thauban ni tuan-tuan dia suka duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Duduk je dengan Nabi, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini cinta hati dia. Satu hari bila Nabi SAW pergi dekat masjid jumpa Thauban. Thauban ni muka dia hari tu pucat lesi. Lesi, pucat muka dia, sungguh-sungguh punya pucat. Sampai Nabi SAW jadi heran. Tanya dekat Thauban, kamu sakit ke Thauban? Tidak, wahai Rasulullah. Habis kenapa kamu pucat sangat ni? Dia kata, wahai Rasulullah, semalam aku bersama dengan kamu dan itu ialah hari yang sangat mengembirakan. Duduk dengan Nabi ini momen yang sangat indah dan sangat menggembirakan. Lalu bila aku balik ke rumahku, wahai Rasulullah, aku duduk bersama dengan anak-anakku, dengan keluargaku, aku lupa kepadamu, wahai Rasulullah. Aku lupa sekejap kepadamu, wahai Rasulullah. Tiba-tiba terfikir aku, wahai Rasulullah, bagaimana keadaannya nanti kalau aku masuk syurga, wahai Rasulullah? Tiba-tiba syurga aku tidak bersyurga bersama dengan kamu. Bagaimanakah keadaanku pada waktu itu, wahai Rasulullah? Dia punya fikir, dia takut nanti kalau dia masuk syurga pun, tapi syurganya tidak bersama Nabi SAW. Syurga itu seolah-olahnya syurga yang tidak ada nikmat. Sebab nikmat itu ialah ketika bersama dengan Nabi SAW. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian, ada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya sallallahu alaihi wasallam Muhammad, digelar dia Dzubijadain. Dzubijadain ni seorang anak muda. Saya nak jawab soalan ni dengan kisah-kisah ni je. Dzubijadain ni seorang anak muda. Belasan tahun duduk dengan bapa saudara dia yang sangat membenci Nabi sallallahu alaihi wasallam. Duduk di pinggir kota Madinah. Dia masuk Islam. Bila dengar orang yang lalu lalang cerita tentang Nabi, akhirnya dia masuk Islam tanpa pengetahuan bapa saudara dia. Tetapi dia terhalang untuk pergi ke masjid Nabi. Bahkan dia terhalang untuk melihat wajah Nabi dan dia pendam perasaan ingin jumpa Nabi dan kerinduan yang membuat ni hampir 2 tahun. Sampai satu hari, tak mampu dah dia nak tahan hati dia. Tak mampu dah dia nak tahan kerinduan dia untuk berjumpa Nabi SAW. Akhirnya dia berjumpa, menghadap kepada bapa saudara dia. Dia mengaku, wahai bapa saudaraku, sesungguhnya aku telah beriman kepada Rasulullah SAW. Dan hari ini aku nak pergi jumpa Nabi aku. Kata bapa saudara dia, kalau kamu nak pergi jumpa Nabi kamu, kamu pulangkan semua harta yang telah aku berikan kepada kamu sejak daripada kamu kecil. Semua pulangkan, semua pulangkan.
Dia kata, itukah saja wahai para... Ya, itu saja. Pulangkan semua. Dia bagi semua sekali. Tidak ada satu pun yang ditinggal. Demi nak pergi jumpa Nabi dia. Bapa saudara dia tak puas hati. Tu baju yang kamu pakai tu. Itu juga aku yang bagi. Bagi balik. Dia tanggalkan baju dia, tuan-tuan. Dia ambil sehelai kain yang sudah kering. Keras. Dia belah dua kain tu, diikat satu di pinggang, satu ikat di badan. Di situlah dia digelar Dzul Bijadain, orang yang memiliki dua helai kain. Lalu dia tinggalkan keluarga dia, ditinggalkan harta dia, ditinggalkan seluruhnya, dan dia berlari malam tu juga pergi ke Masjid Nabawi sallallahu alaihi wasallam. Dan bila dia sampai ke masjid, subuh belum masuk. Dia tunggu dalam masjid sampai solat subuh. Nabi SAW mengimamkan subuh. Dia duduk di belakang. Ya Allah, membunga-bunga hatinya dapat semayang di belakang Nabi SAW. Selesai daripada solat, Nabi SAW biasa akan berpandang, pusing pandang kepada para sahabat. Tengok para sahabat, tiba-tiba Nabi SAW terpandang ada seorang wajah budak laki-laki yang tak pernah dia tengok, yang memakai dua helai kain yang keras. Nabi SAW buat apa? Panggil dia. Mari sini. Ya Allah, itulah momen paling indah dalam hidup dia. Nabi SAW panggil dia, merangkak-rangkak pergi dekat Nabi SAW. Saya, ya Rasulullah, saya. Kamu nama siapa? Saya nama, Allahumma salli Muhammad, Abdul Uzza. Bukan, nama kamu bukan Abdul Uzza. Nama kamu Abdullah. Ya, ya wahai Rasulullah, saya Abdullah, saya Abdullah. Nabi tukar nama dia. Kemudian dia duduk dengan Nabi SAW dalam masjid Nabi SAW. Jadi salah seorang daripada Ahlus Sufah. Dan apa amalan dia? Setiap hari waktu duduk dalam masjid, zikir dia kuat. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Dia suka zikir kuat. Para sahabat jumpa Nabi. Rasulullah ni pasal apa orang ni? Dia suka sangat zikir kuat-kuat. Pasal apa nak tunjuk dia bagus ke apa? Rasulullah kata tak. Dia sedang meluahkan perasaannya kepada Allah dan Rasul. Dia tak ada siapa-siapa. Yang ada dalam hidup dia Allah dengan Rasul saja. Kalau sedih dia Allah dan Rasul saja. Kalau suka dia luah perasaan Allah dan Rasul saja. Kalau apa saja dalam hidup dia Allah Rasul saja dalam hidup dia. Lalu satu hari dia minta dekat Nabi, wahai Rasulullah, boleh tak doakan saya supaya syahid? Rasulullah angkat tangan, Rasulullah kata, wahai ya Allah, engkau haramkanlah pedang musuh ke atas Dzul Bijadain. Dia kata, Rasulullah, macam mana nak mati syahid kalau haram pedang musuh? Dia kata, orang yang pergi perang, sakit dia dalam perang lalu dia mati syahid. Jatuh dia daripada kuda lalu dia mati syahid. Oh demikian Rasulullah. Amin, amin. Kata. Sungguh dalam satu peperangan, dia jatuh sakit dan akhirnya dia meninggal. Abdullah Mas'ud cerita kisah. Malam tu ada sahabat yang meninggal. Aku dalam khemah. Tiba-tiba aku dengar ada orang sedang menguruskan jenazah. Aku keluar. Bila masuk keluar je daripada khemah, dia tengok-tengok. Ya Allah, ada orang yang sangat hebat sedang menguruskan jenazah seorang sahabat. Siapa ni? Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Biasanya yang uruskan jenazah ni orang biasa-biasa. Ini orang kiri dan kanan Nabi SAW ni sedang uruskan jenazah. Jenazah siapa yang hebat sangat ni? Cepat-cepat dia pergi, dia tengok Dzul Bijadain, Masya Allah, untunglah dia orang ni. Sayyidina Abu Bakar sedang uruskan jenazah dia. Sayyidina Umar sedang uruskan jenazah dia. Dia pandang dekat kawasan kubur. Dalam liang kubur, dia tunduk tengok dalam liang kubur. Masya Allah, subhanallah. Ada seorang lelaki sedang membungkuk-bungkuk dalam kubur, sedang membersihkan liang lahat. Siapakah itu? Itu Rasulullah SAW. Rasulullah sendiri dalam liang. Rasulullah angkat tangan. Hulurkan saudaraku. Hulurkan saudara kita tu. Hulur dekat Nabi SAW. Nabi yang baringkan dia. Nabi usap wajah dia. Nabi yang bantalkan dia. Nabi yang palingkan dia ke arah kiblat. Para sahabat yang duduk di atas semua menangis, cemburu. Masing-masing mengimpikan kalau mereka lah orang yang berada dalam liang pada ketika tersebut. Yang diuruskan sendiri oleh Nabi SAW. Nabi angkat tangan. Ya Allah, engkau redalah kepada dia. Ya Allah, kerana aku reda pada dia. Tuan-tuan, para sahabat mengharapkan apa yang dia harapkan ialah bersama dengan Nabi SAW. Bukan sekadar di dunia, bahkan nanti di akhirat.
Apa yang perlu kita harapkan pada malam ini ialah pertemuan-pertemuan kita sama ada di dunia, bahkan nanti di akhirat bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kita harapkan ialah hubungan cinta kita yang sungguh-sungguh kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka bila duduk dalam majlis maulid ini, tuan-tuan, zahirkan dengan cintanya lafaz-lafaz, kalimat-kalimat selawat yang keluar daripada hati kita. Hadamkan kisah-kisah Nabi SAW supaya masuk dalam hati kita. Yang hati kita ni jadi bukti cinta kita dekat Nabi SAW. Dan sungguh niat dan doalah sungguh-sungguh dalam hati supaya kita benar-benar mencintai Nabi SAW. Bukanlah cinta yang hanya di bibir mulut tetapi tidak dalam hati. Ya Allah, Engkau masukkanlah ke dalam hati kami rasa cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Allah. Walaupun sedikit, ya Allah. Kami nak rasa macam mana sungguh cinta itu kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk dalam kelompok orang-orang yang mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita akan bangkit bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita akan dapat pegang tangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Nabi sallallahu alaihi wasallam akan pandang muka kita dengan pandangan kasih sayang dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut nama kita. Mudah-mudahan nanti kita akan masuk syurga bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita duduk dalam syurga bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kita akan menikmati keindahan momen-momen istimewa bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam syurga Allah. Mudah-mudahan itulah yang Allah makbulkan dan Allah kurniakan kepada kita pencinta baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam.